Assalamualaikum dan salam bahagia daripada saya Azam Abdullah. Dan saya Diati Zaidi. Ikuti kami selama setengah jam dalam Fokus hari ini 16 Oktober 2015. Antara yang terkini dan terbaik kami sediakan untuk anda. Paparan utama Fokus malam ini 16 Oktober 2015. Lebih banyak kuartus kerajaan dibina di Sabah dan Sarawak. 10 negara anggota ASEAN nyata kesediaan tangani ancaman militan IS. Wakil tunggal Datuk Lee Chong Wei tersingkir di pusingan kedua. Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi MOSTI menggalakkan lebih banyak penyelidikan untuk menghasilkan produk atau teknologi dalam bidang pengurusan kesihatan sebagai usaha meningkatkan kualiti dan penyampaian sistem kesihatan di negara ini. Timbalan Menterinya Datuk Dr. Abu Bakar Muhammad Diah berkata usaha itu perlu diberi penekanan di peringkat universiti atau institusi pengajian tinggi dengan sokongan pihak industri sekaligus memberi impak positif kepada negara. Beliau berkata produk atau hasil penyelidikan itu kemudian boleh dikomersialkan untuk manfaat semua pihak termasuk pesakit. MOSTI menyediakan pelbagai peruntukan bagi membantu penyelidik menghasilkan teknologi atau produk dalam industri kesihatan. Katanya kepada pemberita selepas majlis menandatangani Memorandum Persefahaman MOU antara Universiti Teknikal Malaysia Melaka UTM dan Hospital Pantai Air Keruh hari ini. UTM diwakili Naib Chancelornya Profesor Datuk Dr. Syahrin Sahib dan Hospital Pantai Air Keruh oleh Ketua Pegawai Eksekutifnya Michael E.C. Wong yang turut dihadiri Pengerusi Hospital Pantai Datuk Khairil Anwar Abdullah. Abu Bakar berkata kerjasama itu diharap menjadi perintis kepada universiti lain dan industri perubatan untuk berganding bahu menyediakan sistem pengurusan yang cekap dan berkualiti. Beliau berkata kerjasama antara kedua-dua pihak berkenaan yang membabitkan pemindahan teknologi maklumat dan komunikasi ICT dan kejuruteraan dalam bidang perubatan dapat dipertingkatkan menerusi hasil penyelidikan berimpak tinggi. Sementara itu, Syahrin berkata MOU membabitkan kerjasama melalui perisian dikenali sebagai Smart Ward itu membantu Hospital Pantai menyediakan sistem pengurusan kesihatan pesakit yang lebih cekap dan dinamik. Majlis Perbandaran Subang Jaya MPSJ kini mengorak selangkah lagi ke hadapan bagi menuju perbandaran hijau dengan pelancaran inisiatif fasa kedua program pengasingan sisa makanan yang telah dijalankan sejak 5 Oktober lalu. Projek ini merupakan satu daripada usaha MPSJ untuk membentuk Pelan Tindakan Bandar Hijau MPSJ 2030 di samping memperkenal inisiatif kepada masyarakat Puchong khasnya dan masyarakat Subang Jaya amnya. Objektif utama kempen pembelian sisa makanan bertujuan memberi kesedaran dan mendidik masyarakat setempat mengenai kepentingan mengasingkan sisa makanan dan dapat dijadikan inisiatif tersebut sebagai pendapatan sampingan. Pihak berkuasa tempatan juga membeli sisa makanan daripada masyarakat setempat melalui strategi National Blue Ocean Strategies. Pihak MPSJ memfokuskan untuk mengurangkan sisa makanan kan yang di mana kita memperolehi daripada kawasan perumahan, daripada medan selera awam, daripada sekolah. So daripada kawasan-kawasan awam ini sisa makanan tersebut akan kita proses secara kaedah semula jadi. Di mana ianya ditapaikan ataupun pemprosesan secara tanpa oksigen yang dinamakan sebagai anaerobic digestion. Beliau berkata demikian pada majlis kempen pembelian sisa makanan projek pengasingan sisa makanan di Taman Perumahan Bandar Bukit Puchong 1, 2 dan 3 hari ini. Sisa makanan yang dihantar oleh penduduk dan peniaga di kawasan pentadbiran MPSJ akan diproses untuk menghasilkan anaerobic digestion di dalam mesin yang direka bentuk oleh pihak Sirin Berhad. Sirin Berhad telah memberi kepakaran teknologi dan bekerjasama dengan pihak MPSJ dalam melaksanakan projek ini.
Ekspor barangan kecantikan dan kosmetik Malaysia bagi 8 bulan pertama tahun ini meningkat 15.1% kepada 775.2 juta ringgit berbanding tempoh yang sama tahun lepas. Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia Matrid, Datuk Zulkifli Mahmud berkata meskipun persekitaran ekonomi mencabar, ekspor barangan kecantikan masih mencatatkan pertumbuhan 2 digit bagi 8 bulan yang lepas. Ini menunjukkan sektor itu berdaya tahan terhadap keadaan ekonomi. Katanya kepada pemberita selepas pelancaran Beauty Expo 2015 dan Eksposisi Estetika dan Penjagaan Kulit Asia AES hari ini. Beliau berkata pasaran ekspor utama adalah Singapura, Hong Kong dan Jepun menyumbang 36% kepada ekspor barangan kecantikan dan kosmetik keseluruhan negara. Di samping Asia Barat dan Asia Selatan merupakan pasaran berpotensi besar untuk barangan kecantikan disahkan halal Malaysia. Terdahulu dalam ucapannya, Zulkifli berkata walaupun barangan kecantikan dan kosmetik halal pantas berkembang menjadi popular dalam kalangan Muslim di seluruh dunia, namun ia tidak terhad untuk Muslim sahaja, memandangkan konsep halal memberi penekanan kepada aspek kebersihan dan jaminan. Beliau berkata bersandarkan potensi pendapatan yang besar dalam industri kecantikan, kini adalah masanya untuk Malaysia meningkatkan penyertaannya dalam sektor berkenaan. Loji Jana Tenaga berkuasakan Arang Batu Tanjung Bin T4 milik Malakov Corp Berhad di Johor bersedia untuk memulakan operasi komersial pada Mac 2016. Ketua Pegawai Eksekutifnya Datuk Seri Said Faisal Alba berkata loji yang berkapasiti 1000 megawatt itu menetapkan tarikh operasi awalnya semalam menerusi penyelarasan dengan grid kebangsaan. Penyelarasan menunjukkan projek T4 mengikut jadual. Peringkat akhir adalah tarikh operasi komersial loji yang dijangka pada Mac 2016, katanya dalam kenyataan hari ini. Penganalisis menjangka loji T4 menyumbang RM1 bilion hingga RM1.2 bilion kepada pendapatan tahunan pengeluar tenaga terbabit dan berkemungkinan memacu pertumbuhan pendapatan tahun keuangan 2015. T4 menambah 1000 megawatt lagi kepada kapasiti sedia ada sebanyak 2100 megawatt. Malakov adalah pengeluar air dan tenaga bebas dengan fokus utama kepada penjanaan tenaga, penyahgaraman air serta perkhidmatan operasi dan penyelenggaraan. Aset antarabangsanya termasuk perniagaan tenaga dan air di Arab Saudi, Algeria, Bahrain dan Australia. Pada waktu rehat tengah hari, saham Malakov naik 3 sen kepada RM1.73 dengan 3.66 juta saham diniagakan.